kita. Taufik itu daripada siapa? Daripada Allah. Takkan tak tahu tudung pala tu wajib, takkan tak tahu semayang berjemaah tu besarnya pahala, takkan tak tahu sedekah jariah tu hebatnya ganjaran, takkan tak tahu kalau biar anak-anak tanpa diberikan pendidikan dan tarbiyah agama, anak-anak akan tukar jadi si tanggang, mereka akan jadi anak derhaka, kita akan susah hidup dari dunia sampai akhirat. Tapi bila tak dapat taufik Allah, kita akan diperdaya oleh dunia, kita akan ditipu oleh iblis dan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, walhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad, imamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang dikasihi barisan pimpinan Masjid Ubudiyah Kampung Merbung, Tuan Imam serta barisan pegawai ahli-ahli jawatan kuasanya, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, anak-anak jemaah Masjid Ubudiyah Kampung Merbung yang istiqamah mengimarah masjid kita, solat maghrib berjemaah kita, kuliah maghrib kita buat kesekian kalinya pada malam ini. Mudah-mudahan semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berbanyak-banyak dan setinggi-tinggi syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. PKPB yang dijadualkan pada asalnya hanya akan tamat pada Disember 26. Alhamdulillah sudah pun ditamatkan lebih awal di negeri kita. Dan ini bermakna lagilah tak ada alasan kepada orang-orang yang mencari-cari alasan untuk tidak mendatangi mengimarah rumah Allah ini. Kalau hari itu dalam musim PKPB, kita dalam skala kecil, kita dengan sepertiga ruang utama masjid. Tapi hari ini kita balik kepada PKPP pemulihan, tuan-tuan, yang akan tamat pada 31 Disember. Maknanya semayang jemaah kita, semayang jemaat kita, kuliah kita mengikut keluasan masjid.
dengan syarat SOP yang biasa. Penjarakan fizikal 1 meter, tuan-tuan pakai pelitup muka, tuan-tuan bawa kain sejadah daripada rumah, tuan-tuan ambil ayat semayang di rumah, marilah ke masjid kita. Tuan-tuan, walaupun keadaan di luar, bahkan kalau tengok di luar negara, COVID-19 ini masih lagi tak dapat diatasi. Walaupun ada negara dakwa kata dia dah jumpa dengan vaksin, tapi masih duduk dalam keadaan terawang-awang begitu dunia. Hari ini mencari-cari penawar kepada penyakit COVID-19 ini. Satu virus yang telah menjangkiti bukan sedikit daripada penduduk bumi ini. Di peringkat global sudah mencapai 58.600.000 lebih yang telah dijangkiti dengan COVID-19. Contoh bayang 58 juta tuan-tuan. Dan COVID-19 telah pun ditakdirkan oleh Allah menyebabkan kematian satu jumlah yang besar, sekitar 1.388 juta orang lebih di seluruh dunia. Walau bagaimanapun syukur pada Allah kerana lebih daripada 40 juta juga tuan-tuan yang telah pun sembuh daripada COVID-19. Negara-negara kuasa besar masih tetap mendahului di depan. Jumlah rakyat yang kena COVID begitu tinggi, kematiannya juga bukan sedikit, melibatkan kuasa-kuasa besar dunia. Amerika yang duduk di paling atas sekali tuan-tuan. Kalau kau belah kita ni tuan-tuan, kita sedang menghampiri negara Singapura. Singapura hari itu cepat jauh tinggal kita. Tapi lepas daripada apa yang berlaku daripada Sabah, PRN Sabah, balik kumpulan HAPI hari itu ke Sabah, lebih daripada 60% jangkitan di Semenanjung hasil daripada negeri Sabah. Jadi Malaysia tuan-tuan duduk di bawah Singapura, 54,775 orang yang sudah kena COVID berbanding Singapura 58,160 orang. Jadi saya bagi pihak ulil amri kerajaan merayu kepada semua supaya terus istiqamah dengan SOP. Walaupun tuan-tuan saya tahu letih dan pengarah KKM pun bagi tahu peran lainnya dah mula letih sangat, sebab dah lama tuan-tuan kita bertarung berjuang menghadapi ancaman wabak COVID-19. Kita yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala dengan kuasa kedrat yang ada padanya, pada zat Allah yang tidak ada tolok bandingannya, bahawa kudrat iradat Allah itu kalau Allah kehendaki dengan kun fayakun, COVID-19 akan terangkat sekelip mata. Kita yakin dan percaya COVID-19 itu jundun min junudillah, tentera daripada tentera-tentera Allah yang Allah kirim mai ke dunia untuk mendidik dan mentarbiah umat manusia, untuk mengheret manusia ini supaya menginsafi bahawa di sana ada kuasa yang maha besar, kuasa yang maha agung, kuasa yang maha hebat, iaitulah Tuhan pemilik semesta alam ini. Mengheret manusia supaya menginsafi bahawa dosa-dosa yang banyak mereka lakukan telah menyebabkan mereka menerima akibat daripada petaka antara lain COVID-19. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman, dan takutlah oleh kamu akan fitnah bala yang apabila Allah turunkan, dia tidak menimpa orang-orang yang zalim semata-mata di antara kamu. Bila Allah turun bala, kena semua sekali. Alhamdulillah tuan-tuan, di negara kita dengan sistem yang masih boleh kita pertahan dan pertingkatkan, sistematiknya kita melaksanakan apa yang Nabi perintah, supaya kita mengamalkan kuarantin yang berkesan. Ya, kita bukan sahaja menyekat, bahkan kita ada sistem sekatan tertentu, pakai gelang pink, ada gelang macam-macam. Saya ada satu kawan, satu doktor, dia asal daripada negara jiran Indonesia. Dia cerita macam mana letihnya hari ini di Indonesia, tuan-tuan. Indonesia hari ini dia sudah 400,000 lebih, 490 lah lagu tu. Indonesia ni besar, dia punya jangkitan dia pun tinggi, tuan-tuan. 497,668 kes, punya cepat. Frontliner dia dah sangat letih. Dia kata dia ada kawan-kawan pegawai perubatan macam dia, doktor, ada yang terpaksa bertugas dalam keadaan dia sendiri dijangkiti wabak COVID. Tuan-tuan bayang, dia sendiri duduk seram sejuk, duduk demam dengan sebab COVID dia sendiri, tapi oleh kerana tak cukup, dia terpaksa berkorban, mati terkorban. Ada satu kawan dia doktor, matilah. Isteri dia doktor, anak kecil, isteri dia sedang dirawat COVID bersama anaknya juga yang dijangkiti. Doktor itu sudah mati, ayahnya seorang MA juga sudah meninggal, ibunya seorang jururawat juga sudah meninggal kerana COVID. Cuba tuan-tuan bayang. Ini adalah merupakan suatu kesan yang sangat menyedihkan, berlaku di setengah-setengah bahagian daripada dunia, termasuklah dalam negara kita, tuan-tuan. Tuan baca surah Abang hari ni, satu ayah yang anak-anak dia tak sangka bahawa ayahnya pergi dan terus meninggal dunia kerana COVID-19. Dia pergi dengan simptomnya masuk, dan kemudian ayah yang sudah pun ada masalah pernafasan akan direhatkan melalui kaedah tertentu dalam perubatan. Dia akan diberikan ubat tertentu untuk dia berehat. Kerana penat ni, tuan-tuan, macam tu lah. Arwah kakak saya pun direhatkan macam tu dan rehat terus. Ayah dia sempat tulis, tuan-tuan, tulis di situ, di ujung dia ada tulis, teruskan berdoa, jangan lupa solat hajat, ayah minta maaf. Tulis di kad, tuan-tuan, tulisan terakhir ayah mereka, dan terus meninggal ketika direhatkan daripada sakit COVID ini. Jadi kita yakin dan percaya bahawa kezaliman manusia menyebabkan akhirnya manusia menerima bencana. Jom kita, selain daripada SOP yang saya minta bagi pihak kerajaan supaya semua orang patuh, bertaubatlah kita kepada Allah. Bertaubatlah kepada Tuhan atas dosa-dosa kita. Semua masyarakat di setiap lapisan mesti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu semua kepada Allah. Inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah atau kama qala, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Nabi Muhammad kita tu 100 kali bertaubat, istighfar, minta ampun kepada Allah, padahal Nabi diampun dosa dulu dan dosanya yang kemudian. Nabi Muhammad maksum, terpelihara daripada dosa. Dia ajak kita sebenarnya umat dia yang banyak dosa ini supaya banyak-banyak bertaubat kepada Allah. Dalam riwayat yang lain,
Nabi SAW bertaubat kepada Allah, beristighfar lebih daripada 70 kali dalam satu hari. Jadi jom kita semua minta ampun sesama manusia, kita minta maaf. Kita ada ibu bapa, kita ada suami isteri, kita ada jiran tetangga, kita mempunyai kesilapan, kesalahan sesama kita, minta maaf kepada Allah, kita pohon keampunan. Mudah-mudahan ada manfaat mukadimah kuliah kita. Kita sambung di kitab kita di suratul Fatihah. Kita menggunakan tafsir pimpinan Ar-Rahman, tafsir pimpinan Ar-Rahman. Saya suka untuk ulang ayat ihdinas siratal mustaqim, merujuk kepada satu orang ahli tafsir yang menguraikan tentang hidayah. Ada satu orang ahli tafsir yang merujuk daripada beberapa tafsir Arab. Nama tafsir dia adalah Tafsir Juz'u Amma, Syekh Jama'in Abdul Murad daripada Indonesia, dari Sumatera. Dalam kitab Jawinya yang tua itu, dia tulis di situ tentang pembahagian hidayah. Ihdinas siratal mustaqim itu tunjuk kepada kami jalan yang lurus. Jadi hidayah ini telah dibahagikan oleh para ulama antara mereka kepada 5. Jadi hidayah itu ada 5. Yang pertama disebut hidayatul wujdanit tabi'i. Hidayatul wujdanit tabi'i, apa makna? Satu petunjuk hidayah yang Allah Ta'ala bagi awal-awal, tanpa ada perlu usaha apa, Tuhan bagi gitu je. Kan? Secara mudahnya, satu orang itu tak perlu nak belajar, tak perlu nak mengaji, tak perlu. Sebab bila lapang dia akan diberi isyarat tentang rasa lapang. Bila panas dia akan tahu itu panas, api itu panas. Ya, bila malam itu gelap, gula itu masin. Macam tu. Nah, dia tahu masin macam mana. Macam budak-budak kecil, tuan-tuan, apabila dia lapar, dia diberikan ibunya susu. Dia diajak macam mana nak bagi tahu tentang lapaknya dia. Menangislah dia pada kecil waktu dia halui, waktu kita kecil, waktu kita halui dulu, dengan cara-caranya. Kita teriak itu, kita bagi tahu kata kita lapar. Bila kita sejuk, cara kita sejuk. Bila kita panas, cara kita panas. Bila kita besar, kita habaq. Lapang lagu mana, sejuk lagu mana, panas lagu mana, tak payah habaq. Budak tu akan tahu dia lapang. Itu wujudan tabi'i. Kemudian bila kita besar, diberi kepada kita satu jenis hidayah, nama dia hidayatul aqli. Hidayatul hawasi. Hawas dulu. Hawas ini maksudnya panca indera. Allah bagi mata untuk kita melihat, Allah bagi telinga untuk kita mendengar, Allah bagi mulut lidah untuk merasa, untuk bercakap. Ini hidayatul hawas. Dengan hidayatul hawas, manusia boleh menanggapi sesuatu, manusia boleh melihat dan mendengar. Dengannya itu dia boleh sudah, kemudiannya dengan kurniaan Allah, hidayatul aqli, hidayah akal, dia mencipta macam-macam benda yang hebat. Dengan akal yang Allah Ta'ala bagi dekat seorang manusia, setelah diberi nikmat panca indera, mata, telinga dan sebagainya, manusia itu dapat mencari pengetahuan, manusia dapat ilmu. Manusia dengan pengetahuan dan ilmu itu membina ketamadunan. Manusia boleh membina kemajuan. Manusia boleh membina jambatan terpanjang di dunia. Manusia boleh membina bangunan tertinggi di dunia. Manusia boleh bina terowong dalam bumi. Manusia boleh bina terowong dalam laut.
Hebatnya manusia sehingga besi boleh terapung dalam air dan besi boleh terbang di udara. Nampak tak? No? Tetapi orang yang menggunakan hanya sekadar matanya melihat, penglihatannya tetap terbatas. Manusia hanya menggunakan telinga untuk mendengar, pendengarannya juga terbatas. Manusia menggunakan akalnya untuk berfikir, akalnya juga terbatas. Manusia tak dapat menelah sesuatu yang lebih jauh daripada yang sekadar zahir di hadapan mata. Kita tengok dinding, kita tak nampak dah tembus sebelah dinding. Betul tak betul? Kita tengok satu kotak, kita dah tak tahu dah dalam kotak tu ada apa pun. Sebab mata kita hanya sampai dekat dinding kotak tu. Kita tak boleh tahu, kita hanya meneka apa dalam kotak ini. Lalu manusia perlu lebih daripada itu. Lalu Allah kurniakan kepada manusia hidayatuddin, hidayah agama. Hidayatuddin. Kita ni bila dapat akal, dah panca indera, belajar, mengaji, mencari, afala taqilun, afala tatafakkarun, banyak ayat Quran. Suruh manusia guna akal, guna fikiran, cari. Berapa ramai yang dengan akal fikirannya, dengan ta'akulnya, dengan tadabburnya, dengan pemerhatiannya, dengan rahmat Allah, dengan taufik dari Allah, akhirnya dia dapat hidayatuddin, hidayah agama. Inna dina indallahil Islam. Hidayatuddin, jadilah dia satu orang Islam. Tapi tak cukup lagi rupanya tuan-tuan, takat dapat hidayatuddin. Kita ada ingat dapat hidayatuddin ni kira cukup lah. Tak tuan-tuan ni. Sebab apa? Sebab ada orang dapat hidayatuddin, no, agama Islam yang satu-satunya Allah Ta'ala terima, iktiraf. Inna dina indallahil Islam ni. Islam ni daripada zaman dulu Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, semua Islam. Semua Islam. Tetapi oleh kerana dia tidak dapat satu lagi hidayah, akhirnya dia hidup dalam gelombang dosa. Akhirnya dia tak mampu buat apa yang sepatutnya mudah sangat dia nak buat, bukan susah pun. Dia boleh panjat bukit yang tinggi. Dia boleh tawan puncak gunung Everest. Dia boleh kayuh basikal 40, 80, 100 km. Dia boleh berenang. Tuan-tuan, triathlon apa menatang tu yang depa duk lari, lepas tu depa bawa gerek kayu, lepas tu depa berenang, hebat. Dia boleh angkat besi sampai 200 kilo. Tapi duk tepi masjid, dia nak angkat kaki dia main masjid tak larang. Dia nak angkat pelupuk mata dia waktu subuh tak kuat. Dia ada basikal, dia ada gerek, dia ada motor, dia ada kereta, dia tak mampu nak sampai masjid. Tu dia mudah. Dia tak dapat apa? Hidayatut taufiq. Ada satu lagi hidayah, nama dia hidayatut taufiq. Yang kita duk kata wabillahi taufiq wal hidayah. At-taufiq tu apa makna hidayah itu taufik? Iaitu satu petunjuk daripada Allah yang beserta dengan petunjuk itu kesanggupan kita. No? Kita sanggup. Dah dapat taufik daripada Allah, hidayah yang Tuhan bagi, petunjuk yang Tuhan bagi itu, Tuhan bagi beserta dengan kesanggupan kita untuk bersusah payah bagi mendapat kejayaan di akhirat di depan Allah. Nampak tak? Kita akan sanggup macam mana para sahabat mereka itu sanggup setelah mereka menerima nikmat atau hidayatuddin. Sahabat bila terima hidayatuddin, mereka terima asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka kemudiannya sanggup menghadapi segala kesusahan, kepayahan, mihnah dan tribulasi di dalam kehidupan sebagai seorang Muslim. Tu kan Sayyidina Mus'ab ibn Umair
seorang pemuda yang terkenal di kota Mekah. Bila dia jalan, tuan-tuan, dia meninggalkan haruman daripada bau badan pakaiannya yang minyak wangi dia berjenama. Semua orang kenal dia anak orang kaya, mak dia sangat sayang kepada dia. Tapi bila dia masuk Islam, mak dia tahu semua yang dia dapat, semua keistimewaan yang dia nikmati sebelum daripada dia memeluk Islam ditarik. Apa pun dia tak ada. Selai sepinggang, senang kita cerita. Sampai Nabi jatuh air mata bila tengok Sayyidina Mus'ab dengan pakaiannya bertampung-tampung ketika di Madinah. Tapi dia bahagia aja. Dia bahagia, dia sanggup dalam segala kesusahan yang dia tanggung itu untuk mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menanti saat untuk mendapat ketinggian di negeri akhirat. Bila perang Uhud yang hebat itu, tuan-tuan, Sayyidina Mus'ab ibn Umair membawa panji atau bendera pejuang-pejuang yang bersama dengan Nabi. Dia adalah pembawa panji. Kalau tuan-tuan ingat, pukulan yang pertama puak musyrikin lari, kalah kali pertama. Fasa kedua mereka lipat balik. Bila duduk di atas jabal rumah, turun nak ambil barang-barang yang ditinggalkan oleh tentera-tentera musyrikin kafirin. No, puak-puak ni lari, tuan-tuan. Waktu itu Khalid ibn Walid belum lagi Islam. Dia patah balik, tuan-tuan, bawa tentera dia tibai umat Islam. Ketika itu Sayyidina Mus'ab memegang panji tanpa rasa gentar, menjulang panji setingginya. Musuh tebas tangan dia, tuan-tuan, putih. Tangan kanan dia sambak dengan tangan kiri. Dia sanggup menghadapi apa yang sedang pasti di depan matanya adalah kematian. Dia tebas tangan kiri dia, putih. Tinggallah dua puntung tangan yang sudah tidak ada jari jemari. Dia genggam dengan baki tangan puntung ada ini. Sehinggalah dia ditikam, ditusuk dengan tombak, dipanah, sehinggalah dia jatuh. Sebelum tersungkur, Sayyidina Ali menyambut obor ataupun panji yang dipegang oleh Sayyidina Mus'ab ibn Umair. Dia mati syahid. Sehinggalah Nabi Muhammad, apabila para sahabat menghimpun para syuhada, Sayyidina Mus'ab ini tidak ada pakaian lagi yang cukup untuk menutup jasadnya yang mulia. Tutup badan dia, kepala dia nampak, tuan-tuan. Tutup bahagian kepala, kaki dia nampak. Maka ditutup kepalanya. Rasulullah kata, ambillah daun-daun ranting, tutup bahagian kaki dia. Itu dia kesanggupan untuk memastikan bahawa janji Allah yang dijanjikan itu menjadi milik kita. Taufik itu daripada siapa? Daripada Allah. Takkan tak tahu tudung pala tu wajib, takkan tak tahu semayang berjemaah tu besarnya pahala, takkan tak tahu sedekah jariah tu hebatnya ganjaran, takkan tak tahu kalau biar anak-anak tanpa diberikan pendidikan dan tarbiyah agama, anak-anak akan tukar jadi si tanggang, mereka akan jadi anak derhaka, kita akan susah hidup dari dunia sampai akhirat. Tapi bila tak dapat taufik Allah, kita akan diperdaya oleh dunia, kita akan ditipu oleh iblis dan syaitan. Sebab tu kita kena mujahadah. No, hidayah dia datang juga dengan mujahadah. Hidayah ni memang milik Tuhan. Sebab tu Allah sebut, may yahdihillah fahuwal muhtadi. Siapa yang Allah bagi dekat dia hidayah, maka dia dapatlah hidayah. May yahdillah fala mudhillalah, may yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah bagi hidayah kepada dia, tak ada siapa boleh bagi kesesatan kepada dia. Nampak, tuan-tuan? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan mereka yang mujahadah pada jalan kami, yang sungguh-sungguh pada jalan kami, yang minta, yang berjuang, yang berusaha, yang mencari, yang mengetuk pintu-pintu hidayah,
lanahdiyannahum subulana, niscaya kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Allah tak pernah jemu tuan-tuan dengan hambanya yang meminta-minta, hambanya yang merayu-rayu, hamba yang mendayu-dayu, hambanya yang terus beribadat, sehinggalah hamba itu sendiri yang jemu. Muslimin muslimat sekalian, taufik inilah yang menjadi kepuncak. Setelah orang tu dapat hidayatul din, maka hidayatul taufik itulah yang kita kena faham menjadi milik mutlak bagi Allah, bukan milik siapa-siapa kecuali milik Allah. Kalau kita ni tuan-tuan nak kata satu ayah ada mampu boleh untuk jamin anaknya dapat taufik, maka ianya adalah jelas sesuatu yang tidak benar, yang tak betul, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kepada orang yang dia sayang hidayatut taufik. Tak boleh. Nabi Muhammad sendiri tidak memiliki kemampuan itu. Kalau kita kata kita nak boleh, sebab tu kita selalu kena bergantung dengan Allah. Selalu kita merayu pada Allah, selalu kita tak tinggal doa minta pada Allah. Pasal apa? Pasal kita tak ada upaya, kita tidak ada kemampuan. Kita hanya mesti berusaha, menjadi tanggungjawab, mencari asbab. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita kena berusaha, berikhtiar sebagai satu cara untuk mendapat asbab itu. Nampak? Padahal kalau Allah nak bagi tanpa usaha pun itu boleh diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagaimana akidah Ahlussunnah mengajar kita, kita mesti berusaha. Kita mesti ikhtiar. Nak lari daripada qada takdir jahil, kena berikhtiar mencari asbab kepada berilmu. Macam mana nak dapat asbab berilmu? Mengaji. Sebab itu Islam wajib kita mengaji banyak ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kepada tuntutan mengaji, cari ilmu, kemuliaan orang-orang yang berilmu. Nampak tak? Adapun taufik bukan hak kita. Nabi Muhammad, pak menakan dia, pak menakan Nabi Abu Talib, orang yang paling Nabi sayang lah, sebab Abdullah itu adik kepada Abi Talib. Abdullah tu siapa? Dia ayah Nabi. Nabi tak pernah jumpa dengan Abdullah, tak pernah. Pasal Nabi duduk dalam perut mak Abdullah, ayahnya, ayah baginda sallallahu alaihi wasallam sudah pun diambil Tuhan, mati. Duduk dengan mak pun saya, duduk dengan mak susu dia Halimah Sa'diyah, duduk di Bani Sa'ad, pedalaman Mekah. Sampailah Jibril turun mai belah dada. Budak-budak lain mai cerita, dia pun nampak dari jauh, dia nampak tempat jahitan tu. Dia pun takut jadi apa kat Nabi Muhammad. Dia pun pergi hantar balik kat Siti Aminah. Siti Aminah ibu Nabi, Nabi sempat bermanja sekejap saja. Siti Aminah teringat dekat suaminya Abdullah, nak bawa anak pergi tunjuk, ni lah makam ayah kamu, bawa pergi di Madinah, adik-beradik Siti Aminah. Lalu balik singgah di Abwa, mati Siti Aminah. Nabi Muhammad duduk dengan siapa? Duduk dengan Abdul Muttalib. Siti Aminah mati, duduklah dia dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapa? Tok Wan dia. Tok Wan dia sekejap je mati pula Tok Wan, bagi dekat Abi Talib. Abi Talib lah kenal semua. Abi Talib kenalkan dunia perniagaan. Abi Talib ajak dia gembala kambing, jadi ahli perniagaan, bawa dia sampai ke Syam, balik mai. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi seorang yang begitu hebat dalam bidang perniagaan, digelar Al-Amin dia. Daripada muda lagi seorang yang sangat jujur, sehinggalah dikagumi oleh Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, 25 tahun umur Nabi, Nabi telah pun berkahwin dengan Siti Khadijah, seorang peniaga, perempuan yang sangat bangsawan, ya, seorang peniaga, seorang usahawan yang bukan biasa-biasa, seorang bangsawan, wanita yang terhormat,
yang perniagaannya bukan domestik tapi internasional. Tu Siti Khadijah. Lama mana ni? Lama lah tuan-tuan. Pak menakan bela Nabi tu sampai Nabi 40 baru Nabi jadi Nabi. Nabi umur 40 baru jadi Nabi. Siapa yang dia nak bagi Islam? Tentulah orang yang dia sangat sayang. Tapi Abi Talib tak terima. Abi Talib tak masuk Islam. Abi Talib cuba untuk ikut apa yang kaum dia kehendaki. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, no? Bangsa Quraisy ni sangat mulia lah. Pemuka-pemuka Makkah itu mereka lah. Nabi Muhammad dari suku itu, daripada Quraisy ini, Abi Talib cuba untuk ikut apa yang kaum dia kata. Abang anak menakan kamu tu, kok dia nak jadi satu orang yang paling kaya, kami sanggup lungguk semua harta bagi dia jadi orang terkaya di Saudi Arabia. Dia tak ada sebutlah Saudi Arabia, abang di tanah Arab lah. Saudi, dekat Saudi ni tanah Arab lagi besar lah. Kalau dia nak jadi orang paling berkuasa, kami sanggup lantik dia jadi raja. Kalau dia nak dapat wanita paling cantik, kami sanggup cari wanita tercantik bagi dia dapat wanita tercantik itu sebagai isteri dia. Tapi syarat tinggallah ajak orang pada Islam ni. Apa Nabi kata? Ya ammi, wahai pak menakaku, wahai ayah saudaraku, law wada'u syamsa fi yamini, kalau puak-puak tu semua boleh ambil matahari tak tangan kananku, wal qamara fi shimali, depa ambil bulan tak belah kiriku, makna buat benda mustahil. Ala an atruka hadzal amra, supaya aku tinggal mengajak manusia ini kepada Islam, ma taraktuhu, aku tak akan tinggal. Kerja ajak orang pada Islam ni aku tak akan tinggal hatta yuzhirahullah, sehinggalah Allah memenangkan Islam. Au ahli kaduna, ataupun aku ni dimusnahkan kerananya, aku mati kerananya. Apa Pak Menakan dia kata? Pak Menakan dia kata, tak apalah wahai anak saudaraku Muhammad, kalau macam tu Pak Long akan pastikan mereka tak boleh apa-apakan kamu. Maknanya dia sayang Nabi Muhammad, dia sayang Nabi kita. Nabi tahu bahawa Pak Menakan dia masuk belah dia, tuan-tuan. Jadi waktu tu mereka tak boleh sangat nak buat Nabi, lebih kurang mereka tak boleh nak ganggu sangat dakwah Nabi. Walaupun sudah ada, walaupun Pak Menakan dia juga yang menjadi di antara kepala mazhab. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab Pak Menakan Nabi, kan? Sampai Abu Talib ni nak mati, Nabi Muhammad ajak kita umat dia yang kata dakwah tak boleh berhenti, yang kata seruan kepada Allah tak boleh putus asa. Kalau anak kita dakwah dia, anak kita ajak dia, anak kita nasihat dia, anak kita tarbiyah dia, kita tak akan berhenti. Sampai bila? Sampai kita mati atau dia mati. Nabi Muhammad, tuan-tuan, Pak Menakan dia nak mati lah, dia pergi pegang tangan. Ya ammi, qul la ilaha illallah. Hai Pak Menakan, katalah la ilaha illallah. Nak bagi kunci syurga. Tapi Allah Ta'ala takdirkan Pak Menakan dia ni tetap tak mau Islam. Walaupun dia macam nak ragu-ragu dah waktu tu, dia memang nampak nak turut Nabi, tapi Tuhan takdir belah sana tu ada Abu Lahab, adik dia. Abu Lahab kata kat abang dia, "Hai abang, hang ni macam mana ni? Hang nak tinggal ke? Tok Wan kita punya ajaran, nenek moyang kita punya tarbiyah bagus kat kita ni, takkan hang nak tinggal? Perjuangan kita ni takkan hang nak tinggal kot?" Akidah yang palsu itulah ya yang terus disogokkan kepada Abu Talib. Akhirnya Abu Talib mati tak Islam. Sedih tak Nabi? Tentu sedih. Sehingga Allah turun ayat menegur akan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad
Kau tak boleh bagi hidayah kepada engkau sesiapa yang engkau kehendaki. Wahai Nabi Muhammad, innaka la tahdi, tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang engkau sukai. Man ahbabta, tu dia cinta, dia sayang kat pak menakan dia. Allah tegur dia, pak menakan kamu tu kamu sayang, kamu tak boleh bagi hidayah. Walakin Allah yahdi man yasha, tetapi Allah boleh bagi hidayah siapa yang dia kehendaki. Sebab tu tuan-tuan tengoklah dalam Quran, bukan takat cerita Nabi Muhammad, ayat tadi yang saya baca. Tuan-tuan tengok Nabi Nuh alaihi salam, bukan saat dia duduk hidup dalam perjuangan mengajak orang kepada Allah. 950 tahun kot tuan-tuan. Lama. Tuan-tuan no? Lama. Dia Nabi, anak dia tak ikut dia. Bini dia tak ikut dia. Tak ikut dia. Jadi nak habaq kata ini di antara asam garam yang kita nak kena tempuh. Tak semua yang kita dapat kita ingini kita dapat. Tentu Nabi Nuh tak mau macam tu, tentu Nabi Muhammad tak mau macam tu, tapi Allah nak habaq kata aku Tuhan. Hidayah taufik ni bukan hak hang, bukan hak Nabi, bukan hak ustaz, bukan hak tok mufti, bukan hak tok qadi, bukan hak ayah, bukan hak manusia, hak Allah. Nampak? Takkan menasabah kot tuan-tuan duk tenggelam ni dalam ayat bah yang bukan biasa-biasa. Ayat bah bukan macam bah adullah, nampak tu. Ni tenggelam habis ke semua dah. Bukit besar pun tenggelam, bukan bukit besar di kota tu. Bukit-bukit yang sangat besar saja waktu tu yang hampir nampak lagi. Sebab tu dia kata, bila Nabi Nuh sebut pada anak dia, ya bunayya, wahai anakku, mailah irkam ma'ana, mai naik. Waktu tu anak dia duduk dalam ayam, dia duduk atas kapal. Irkam ma'ana, mai naik dengan bapak ni, mai. Fala takun ma'al kafirin, jangan duduk dengan pok-pok kapiak tu. Tapi nak abang kata hidayah bukan bilik Nabi Nuh. Qala, kata anak dia, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Bapak, aku nak berenang pergi bukit tu. Bukit tu akan lindungi aku, selamatkan aku daripada ayak bah ini. Habis mati dia tuan-tuan. Jadi nak ajak kita bahawa at-taufiq minallah. Nah, hidayah taufik ni hak Allah tuan-tuan ni. Itu. No, dia tak boleh kita jamin untuk kita boleh bagi kepada anak kita macam mana kita persakarkan wang ringgit kita kepada mereka. Kita nak kena minta daripada pemiliknya, kita kena merayu kepadanya, kita kena ikhtiar dan usaha di dalam tarbiyah dan didikan sejak daripada kecil lagi tuan-tuan. Kena tarbiyah, didik, asuh, kenalkan mereka macam mana yang diajak oleh Al-Quran. Nampak? Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anaknya waktu dia duduk mengajak anak dia, bagi nasihat dekat anak dia, anak, la tusyrik billah, jangan kamu sekutu akan Allah. Nampak tak? Tanam akidah. Inna syirka la zulmun azim. Dia kata anak, inna tu harfu taukid, dia tekan lagi, dia habaq jangan syirik. Lepas tu dia terang, inna syirka la zulmun azim, kezaliman yang sangat besar. Nah, abang kata kena ambil berat bab akidah, kena ambil berat tauhid, kenal Tuhan.
supaya dengan kenal dia akan Allah Ta'ala Tuhannya, kenal akan Nabinya, kenal akan hukum hakam agamanya, maka dia akan selamat dalam hidup di dunia walau di mana dia berada. Kalau anak kita pergi Amerika, dia tak kenal Tuhan, jahanam dia di Amerika. Tapi kalau anak kita tak kenal Tuhan, dia tak pergi Amerika, dia duduk kat kita pun jahanam juga dia kata. Sama ya. Pergi Amerika tak kenal Tuhan, lagi cepat jahanam. Duduk di sini tak kenal Tuhan, jahanam siapa tu juga. Tapi kalau dia kenal Allah, dia kenal Tuhan, dia kenal hukum hakam agama, dia pergilah tak mana pun. Dia pergilah di mana pun. Di mana bumi dipijak, itulah bumi Allah. Di situlah langit dia junjung. Di situ dia akan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha melihat, maha menyaksikannya, dia akan sentiasa berasa dia adalah hamba Allah yang sentiasa selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kat tuan-tuan, insya-Allah kita akan sambung di dalam ayat yang seterusnya di dalam siri kuliah kita yang lagi akan datang, insya-Allah. Tuan-tuan, siratal ladzina an'amta alaihim, kita akan kembali kepada kitab kita nanti. Saya ambil sikit kesempatan untuk memaklumkan bahawa oleh kerana PKPB telah pun ditamatkan lebih awal, maka Yang Amat Berhormat Mufti Besar telah pun mengarahkan supaya kuliah duha anjuran pejabat Yang Amat Mufti Besar disambung semula, bermula pada hari Jumaat yang akan datang. Dan di peringkat negeri, untuk makluman tuan-tuan, kita telah pun kerajaan setuju mengisytiharkan hari Jumaat adalah Hari Ilmu Negeri Kedah. Mula dengan kuliah subuh, lepas tu kuliah duha, tazkirah Jumaat, khutbah Jumaat, ada yang buat asap sebagainya, tuan-tuan. No? Jadi di peringkat pejabat Yang Amat Mufti Besar, saya mengalu-alukan tuan-tuan untuk menjayakan dan mengimarah majlis ilmu kuliah duha Jumaat yang diadakan di Dewan Seri Mentalun pada hari Jumaat ini, mula pukul 9 sampai pukul 11. Ada dua pengkuliah yang akan memberi kuliah. Sesi yang pertama pukul 9 adalah Sahibul Fadilah Dr. Syekh Azizan Mat Desa, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Undang-Undang Keluarga Islam Jabatan Agama. Dan sesi kedua Sahibul Fadilah Tuan Syekh Ahmad Faisal bin Haji Omar, Qadhi Daerah Kota Stak. Tuan-tuan, insya-Allah kita sedia sedikit jamuan ringan. Sila hadir dengan SOP di dewan itu nanti, insya-Allah. Kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa innal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.